Okey, ini adalah istilah yang baru. Istilah yang baharu. Jadi, colloid. Pernah dengar tak colloid? Have you ever heard about colloid? Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan colloid? Apa beza colloid? What is the difference between colloid and solution? Jadi, jom kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan colloid. Okay, so what is colloid? Colloid is a mixture of two or more solutes dispersed evenly in solvent. Colloid ni adalah satu campuran dua ataupun lebih bahan terlarut ataupun zat terlarut yang tersebar secara sekata di dalam sesuatu cecair. Itu kita namakan dia sebagai colloid. Okay, so colloid neither form a clear mixture nor precipitate. Jadi colloid ni dia tak membentuk larutan yang clear, jernih ataupun mendakan. So it's an intermediate between a solution and a suspension. Dia tak clear dan juga ianya tak membentuk mendakan. Jadi colloid ni adalah pertengahan, larutan ataupun bahan pertengahan di antara solution dan juga suspension. Okay. For example, in a form of foam, dalam bentuk buih. Okay, dalam bentuk buih, contohnya shaving foam. And then in a form of emulsion, for example, condensed milk and mayonnaise. Okay, so kalau kita tengok pada gambar di sebelah ni, okay, kalau yang kelabu ni, yang clear ni, ini adalah solution. And then this one is colloid. Warna dia jernih tak jernih, pekat tak pekat. And then yang hujung sekali tu adalah suspension. Okay. Sebab kalau ikutkan particles dia, untuk colloid ni dia punya partikel zat terlarut dia berada di bahagian yang sama. Maksudnya dia sekata di keseluruhan dia. Kalau suspension ni sama ada dia terapung ke atas ataupun dia termendap dekat bahagian bawah. So this is a few example of colloid that we use in everyday life. Kita ada shaving foam, ada buih yang busa yang digunakan untuk bercukur. Okay, and then condensed milk, susu pekat. And then kat sebelah sana ada mayonnaise, cat. Okay, ada cat, ada detergent, ada antiseptik, ada kosmetik. Jadi itu contoh-contoh colloid yang ada di sekeliling kita, di mana solute tu dia disperse evenly. Dan di dalam colloid ni ada lebih daripada 2 solute. More than 2 solute that dissolve in a solvent. Water as a universal solvent. Okay, air ni dikenali juga sebagai pelarut universal. Why water is called as universal solvent? It's known as universal solvent due to its ability to dissolve almost all substances like solid, liquids and gases. Air ni dikenali sebagai pelarut universal sebab dia melarutkan hampir semua bahan, sama ada dalam bentuk solid, dalam bentuk pepejal, ataupun dalam bentuk cecair, ataupun dalam bentuk gas. Kebanyakan bahan ni boleh larut. Sebab tu dinamakan sebagai pelarut universal ataupun pelarut semesta. Okay, so ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan bahawa the uses of water as a universal solvent. Kegunaan air sebagai pelarut semesta ataupun pelarut universal. Okay, contoh dia yang pertama adalah fertilizers dissolve in water and absorbed by the roots. Jadi, baja dia boleh larut dalam air dan diserap oleh akar. Yang keduanya, second one is soft drinks are produced using water as a solvent. Minuman ringan macam Sarsi ke, Coke ke dan sebagainya dihasilkan dengan menggunakan air sebagai pelarut. And then dishwashing liquid. Okay, water dissolve detergents used in cleaning process. Deterjen ataupun sabun untuk kita gunakan dalam membasuh baju ataupun basuh pinggan mangkuk dan sebagainya. Bahan tersebut larut di dalam air untuk proses pembersihan.
Okay, now the last part of our subtopic today is about organic solvent. Okay, other than water as a universal solvent, ada sesetengah bahan lain yang tidak boleh larut di dalam air disebabkan oleh ciri-ciri tertentu. So, this type of solute we can use organic solvent. Kita boleh gunakan pelarut organik. What is organic solvent? Organic solvent is the carbon-based solvent that can be used to dissolve solutes that are insoluble in water. Okay, pelarut berasaskan karbon yang digunakan untuk melarutkan bahan terlarut ataupun zat terlarut yang tidak larut di dalam air. So, apakah contoh-contoh organic solvent, pelarut organik yang ada di sekeliling kita? Okay, ini ciri-ciri organic solvent. So, organic solvent are volatile. Okay, enables the solvent to be used widely in manufacturing aerosol substances such as a spray paint, perfumes and pesticide. Jadi sifat organic solvent ataupun pelarut organik ni adalah dia mudah meruap. Jadi that's why dia digunakan sebagai bahan utama dalam menghasilkan bahan aerosol. Seperti contohnya cat spray yang kita sembuh motor, basikal dan sebagainya. Perfume. Contoh dia alkohol gunakan dalam perfume tu. And then pesticide. Macam Rexac dan sebagainya. Penyembuh ubat nyamuk tu. And then this organic solvent must be handled carefully as there are certain organic solvent that can be harmful to health. Jadi ada sesetengah bahan organik ni, pelarut organik ni perlu digunakan dengan berhati-hati. Sebab sesetengah organik solvent ni boleh menjejaskan kesihatan. Sebagai contoh, pesticide tadi. Pesticide tadi mungkin mengandungi racun dan boleh membahayakan kesihatan. Jadi kena guna dengan berhati-hati. And then, this is the example of organic solvent and its use. Okay, the first one is alcohol. Alcohol is used to make a perfume and a hand sanitizer. Okay, antiseptic substances. Digunakan untuk buat perfume, minyak wangi dan juga bahan antiseptik. Contohnya hand sanitizer that we use every day now in the new norm. Okay, number 2 is kerosene. Kerosene ni minyak kapal terbang ataupun minyak tanah. This one we use as we use in lamp oil. Kita gunakan dalam lampu. Sebab baru ni kita raya, mungkin ada gunakan kerosene tu untuk menyalakan panjut-panjut ataupun pelita raya tu yang malam 7 likur tu. Okay. And then number 3 is acetone. Acetone ni digunakan dalam lacquer ataupun varnish ataupun pewarna kuku. Ada dalam pewarna kuku dan juga cat serta lacquer. And then the other two are turpentine yang digunakan sebagai pelarut untuk melarutkan cat ataupun membuang cat, paint remover as a paint remover and sebagai paint thinner, nak larutkan cat. Okay, and then the last one is ether. So ether ni digunakan dalam proses oil extractor untuk menghasilkan essential oil, nak menghasilkan minyak yang digunakan sebagai pewangi dan sebagainya, yang digunakan sebagai aromaterapi tu. Okay, that's all for today. Thank you for joining my class. See you in my next video. Okay, sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Jika nakkan nota, boleh lawat channel Telegram saya, Cikgu Fazli Bio Sensei. Di sana saya letakkan nota grafik untuk subtopik ini. Dan juga anda boleh menjawab quiz di link yang saya sediakan di sana. Okey, akhir kata, selamat maju jaya dan sentiasa jaga kesihatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.